Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna 'ilman wa fiqhan, amma ba'd. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Liz-Zabidi. Kita masuk kitab yang baru, iaitu kitab haji. Kita dah habis dah baca hadis-hadis daripada kitab Zakah daripada Sahih Al-Bukhari kan. Okay. Sekarang kita masuk dalam kitab haji. Bab yang pertama daripada kitab ni ataupun hadis yang ke-769 tu kita dah baca dan jelaskan sepintas lalu. Kita masuk pada bab yang kedua, bab qaulillahi ta'ala ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Bab yang berkaitan dengan firman Allah ni, ayat yang berkaitan dengan haji ni, ya'tuka rijalan, mereka iaitu orang ramai akan datang menyahut seruan kamu untuk mengerjakan haji dalam keadaan rijal, berjalan kaki ya. Wa ala kulli dhamir, dan juga dalam keadaan menunggang binatang, dalam keadaan menunggang binatang ataupun unta. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang mana binatang yang ditunggangi itu datang daripada fajjin 'amiq, daripada segenap penjuru lah. Hadis yang ke-770, hadis yang ke-770, Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabu rahilatahu bi Dhil Hulaifah thumma yuhillu hatta tastawiya bihi qa'imatan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang binatang tunggangannya ataupun untanya ketika berada di Dhul Hulaifah. Jadi Dhul Hulaifah ni adalah miqat bagi penduduk Madinah yang nak mengerjakan haji. Jadi miqatnya adalah Dhul Hulaifah. Jadi jaraknya lebih dekat daripada Madinah berbanding Mekah kan, Dhul Hulaifah. Jadi dia kata macam lebih kurang 12 km macam itulah daripada Madinah. Allah alam lah yang tepatnya macam mana, jauh. Tapi Dhul Hulaifah tu lebih dekat ke Madinah berbanding di Mekah. Tapi dia adalah miqat bagi penduduk Madinah. Kalau nak mengerjakan haji, dia kena ihram daripada Dhul Hulaifah. Jadi dalam banyak-banyak miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji ni, miqat makani lah. Dhul Hulaifah adalah miqat yang paling jauh daripada Mekah. Dhul Hulaifah adalah miqat yang paling jauh daripada Mekah berbanding dengan Yalamlam, Qarnul Manazil dan lain-lain lagi kan. Itu dekat dengan Mekah, tapi Dhul Hulaifah jauh daripada Mekah. Jadi adalah ulama bincangkan sebab kenapa Dhul Hulaifah yang dijadikan miqat bagi penduduk Madinah, sedangkan kedudukannya jauh daripada Mekah, daripada Masjidil Haram. Tidakkah ini menyukarkan orang yang nak mengerjakan haji daripada Madinah? Sebab semakin jauh miqat itu, maka semakin lamalah tempoh ihram kan. Semakin jauh miqat itu daripada Masjidil Haram, maka semakin lamalah tempoh ihram. Bila semakin lama tempoh ihram ni, bukankah dia lebih menyukarkan bagi orang yang nak mengerjakan haji, sebab dia terpaksa mengekalkan, maknanya berpantang larang itu lebih lama tempohnya berbanding dengan orang lain. Jadi dia kata, jadi ada yang menjawab mungkin ini untuk memberi kelebihan kepada penduduk Madinah berbanding dengan
ataupun orang yang mengerjakan haji dari arah Madinah berbanding dengan arah-arah yang lain untuk memberi kelebihan dan pahala yang lebih bagi orang yang mengerjakan haji daripada Madinah. Itu satu jawapan kan. Ada jawapan yang mengatakan berbanding dengan tempat-tempat yang lain, Madinah tu lebih dekat lah ke Mekah berbanding Yaman ke Syam kan, Mesir ataupun Afrika kan, yang itu Juhfa. Jadi berbanding dengan semua ni, Madinah lebih dekat. Wilayah Madinah tu lebih dekat ke Mekah berbanding dengan Syam dan juga Yaman dan juga yang lain-lain. Jadi sebabkan dia lebih dekat, maka dipanjang maka miqat makaninya tadi tu dijauhkan daripada Al-Masjidil Haram. Adapun yang lain-lain tadi sebab masyaqqah safar tadi tu, kesukaran, kepayahan bermusafir daripada Madinah ke Mekah tidak sesukar kesukaran, kepayahan bermusafir daripada Syam dan juga Yaman ke Mekah. Sebab ini lebih jauh. Jadi sebabkan penduduk Syam dan penduduk Yaman tempat mereka jauh lah nak ke Mekah. Jadi miqat tu diletak dekat sikit dengan Mekah. Jadi tak lama lah tempoh pantang larang mereka tu, tempoh ihram mereka tu tak lama, sebab perjalanan daripada tempat mereka nak ke Mekah tu jauh dah. Jadi jauh dah susah dah kat situ. Jadi diberi kelonggaran dengan ditetapkan miqat makani dekat dengan Mekah. Adapun penduduk Madinah disebabkan jarak Madinah ke Mekah tu tidak sejauh tempat-tempat yang lain, maka diketatkan sikit dengan diletakkan miqat makani itu jauh daripada Mekah ini. Alasan yang disebutlah oleh sebahagian ulama. Okay. Itu satu. Kemudian maklumat tambahan berkaitan dengan haji ni. Jadi ada khilaf bilakah disyariatkan kefarduan haji ni. Ibn Battal sebut yang tepatnya ia disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu tahun Nabi mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memimpin jemaah haji. Memimpin jemaah haji mengerjakan haji daripada Madinah ke Mekah dan Nabi tidak turut serta pada tahun tersebut. Mekah dibuka pada tahun 8 Hijrah. Mekah dibuka pada Fathu Mekah tadi itu tahun 8 Hijrah. Kalau ada pendapat mengatakan ia disyaratkan pada tahun 6, tapi ditolak pendapat itu kerana Mekah hanya dibuka pada tahun ke-8. Haji ni masyarakat Arab dah buat zaman berzaman, tapi Hajjatul Islam, haji yang menjadi syariat Islam yang maknanya yang wajib ke atas setiap orang yang memeluk agama Islam sepanjang usianya, yang itu hanya disyariatkan pada tahun ke-9, seperti yang disebut oleh sebagian ulama, tahun 9 Hijrah. Dan itu haji pertama yang dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebagian syurah mengatakan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan haji tahun 8 Hijrah itu, dia tidak jatuh tepat pada bulan Zulhijjah yang sebenar. Memang Zulhijjah dia orang pergi kan, tak mungkin dia orang pergi haji bukan pada bulan, buat haji luar bulan Zulhijjah, itu miqat zamani dia kan. Tapi itu bukan yang sebenar. Zulhijjah yang dinamakan itu bukanlah Zulhijjah yang sebenar, menurut pandangan sebagian ulama. Kenapa dia bukan Zulhijjah yang sebenar? Sebab masyarakat Arab mereka ni ada budaya yang teruk lah, dia meminda bulan. Nasi kan, yang di dalam Quran sebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah perbuatan meminda bulan. Dalam bulan Islam yang digunakan oleh masyarakat Arab juga, Muharram, Safar apa semua tu, itu adalah nama yang digunakan oleh masyarakat Arab juga, nama bulan yang digunakan pakai oleh masyarakat Arab. Dan mereka juga berimanlah dengan bulan-bulan haram ni. Sebelum Islam pun mereka pun beriman dengan bulan-bulan haram ni. Minha arba'atun hurum, macam tu kan, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. 4 bulan haram ni pun sedia maklum oleh masyarakat Arab, mereka beriman. Dan mereka berpegang dengan pantang larang ni, iaitu tidak boleh melakukan
melancarkan perang ataupun berperang pada bulan tersebut. Ini bulan gencatan senjata. Tapi disebabkan kepentingan mereka untuk berperang lah kan, untuk berperang sama mereka, dan kebetulan mereka nak perang jatuh pada bulan haram. Apa mereka buat? Adakah mereka tangguh perang? Mereka tak tangguh perang, tapi mereka tangguhkan bulan. Bulan tu yang ditangguhkan, perang jalan. Contoh ni Zulqa'dah tak boleh perang kan. Dia lambat, dia lambatkan lagi, dia extend. Okey, besok kita nak perang tapi besok jatuh 1 Zulqa'dah, ini bulan haram. Kita dengan ini mengisytiharkan Zulqa'dah hanya jatuh pada bulan depan. Bulan besok tak jadi Zulqa'dah, dia kata. Dia penyimpan moh-moh besar tu kat luar. Dengan ini diisytiharkan Zulqa'dah jatuh bulan depan. Besok sebenarnya dia kata bulan depan. Dah besok apa? Besok Syawal, bolehlah perang kan. Jadi dia perang. Contohnya kan, dia perang dalam bulan Zulqa'dah, dalam bulan haram, tapi diisytiharkan itu adalah bulan Syawal, nasi namanya. Jadi bulan Zulhijjah jadi Zulqa'dah. Nampak tak? Dia bukan buat sekali, mereka buat banyak kali. Jadi dah bertukar kacau bilau. Ini jenayah sebab penetapan bulan ini dia ada kaitan dengan pensyariatan ibadah dalam Islam. Haji, puasa, raya kan. Kemudian ada bulan-bulan haram yang ada sebahagian ibadat disyariatkan padanya kan. Rejab, Syaban dan seumpamanya. Bila ni dikacau, jadi masalah lah ibadat tadi. Yang paling besar sekali adalah haji, salah satu daripada rukun Islam, dan puasa, salah satu daripada rukun Islam. Dia berkait dengan bulan tu bulan Ramadan, yang satu lagi bulan Zulhijjah. Dia dah bercampur lah. Pada tahun ke-10 Hijrah, masa kembali kepada sedia kala, aturan Tuhan. Lumrah alam, sunnatul kaun. Macam mana kamu manusia pindah-pindah bulan ni, satu masa dia akan patah balik, dia akan balik asal balik. Macam itulah. Kamu kata ni sekarang ni pukul 10, kamu kata tak, saya nak pukul 9. Pukul 10 nantilah. Sebenarnya pukul 10 tapi saya nak pukul 9. Macam mana kamu pindah, dia akan balik-balik kepada pukul, masa yang kamu pindah tadi tu akan balik-balik kepada yang asal. Putaran macam tu. Yang ini mereka mereka faham daripada hadis yang Nabi kata, innaz zamana qad istadara ala hayati. Qad istadara, innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Nabi katakan zaman itu sudah berputar seperti keadaan asalnya pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Dalam hadis pun Nabi kata, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharram wa Rajabun Mudhar. Nabi kata salasun mutataliyat, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharram wa Rajabun Mudhar. Jadi hadis tu diawali dengan Nabi sebut inna zamana qad istadara ka hayatih, dia balik pada asal. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah tu Nabi buat haji kan, dan itu satu-satunya haji sepanjang hidup Nabi yang Nabi kerjakan, Hajjatul Wada' dan Hajjatul Islam Nabi masa tu dah balik asal. Masa Nabi buat tadi tu kan, dia dah balik. Zulhijjah tu adalah Zulhijjah yang sebenar. Okey, ini maklumah janibiyah ataupun poin tambahan lah berkaitan dengan bab ini. Jadi hadis ni Ibn Umar mengatakan Nabi dia menunggang untanya ini pada hari Hajjatul Wada' tahun ke-10 Hijrah. Dia menunggang untanya di Zulhulaifah. Kemudian dia kata summa yuhil. Kemudian selepas itu Nabi ihram. Nabi berihram hatta tastawiya bihi qa'imatan, sehingga
binatang ataupun unta tunggangannya berdiri dengan betul. Maksudnya bila Nabi tunggang dan untanya berdiri dengan betul, maksudnya ketika itu Nabi pun berihram, niat ihram lah. Macam tu kan. Sebelumnya belum lagi Nabi niat ihram. Macam tu kan. Jadi ihram ini ihram apa ni, ihram haji ni macam ihram solat. Kita nak solat awal kan, contoh kita nak solat tu, kita niat nak solat tu masa ambil wudu lagi kan, nak solat tu lama dah kita punya tu. Tapi ihramnya bila masa kita angkat Allahu Akbar. Jadi ihram haji tu maksudnya niat memulakan haji. Sama macam ihram solat, takbiratul ihram itu, ihram solat tadi tu niat memulakan solat, dia adalah permulaan solat. Jadi ihram itu adalah permulaan haji. Yang kehendak, keinginan kita yang sebelumnya tadi tu, yang itu belum dikira sebagai ihram kan. Jadi sebab dia belum dikira, maka bolehlah buat segala pantang larang. Boleh mandi, boleh pakai minyak wangi dan seumpamanya. Boleh mandi tak salah, maksudnya boleh pakai minyak wangi, boleh pakai pakaian yang berjahit. Selepas dah selesai tu, bila saja kita ihram, maksudnya kita dengan lafaz, kalau dalam solat Allahu Akbar, kalau haji dia sebut labbaika. Labbaika hajjana. Dah pakai ihram, kita nak sunat naik atas kenderaan akan pas. Okey, ni ada perbahasan. Ni kita sebut sini ada perbahasan. Kalau berdasarkan kepada hadis Ibn Umar ni, sunatnya ihram itu dalam kenderaan. Nak sebut sini. Imam Bukhari menyebut dalam bab-bab selepas ni semuanya menunjukkan yang sunatnya ketika naik kenderaan, ketika berada dalam kenderaan. Kalau tengok kepada hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi dalam kalangan sahabat ada yang berpendapat selain daripada ini. Ini riwayat Ibn Umar dan itu pendapat dia. Dan ada pendapat sahabat, sebahagian sahabat yang mengatakan ihram itu bukan ketika berada dalam kenderaan tapi tengah jalan. Di pertengahan jalan. Tapi kat mana pertengahan jalan tu? Tempat yang mereka sebut yang Nabi berihram di situ tu tak ada petandanya dah. Sebab tu Ibn Umar bila dia sampai kepadanya pendapat ni, dia kata al-wadi, lembah yang kamu tipu tu, yang kamu sangka Nabi ihram di situ tapi tak ada pun, kamu tipu je kan. Dan ada pendapat sebahagian sahabat, dan ini pendapat yang disandarkan kepada Ibn Abbas, Nabi ihram ketika dalam masjid lagi, ketika dalam masjid Zulhulaifah, dan selepas solat 2 rakaat. Selepas solat 2 rakaat dia terus ihram. Ada 3 pendapat. Benda ni diselesaikan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan. Selesai. Abu Daud dia meruatkan daripada Sa'id ibn Jubair, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sa'id bin Jubair berkata, qultu li Abdullah ibn Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas, ajibtu li ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ihlali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina aujab. Aku rasa pelik dengan perselisihan para sahabat berkaitan dengan ihram Rasulullah, di mana dia start kan? Dalam masjid ke, masa naik kenderaan ke, ataupun tengah jalan. Benda sama je, Nabi buat sekali je, macam mana pula ada khilaf kan? Lainlah kalau Nabi buat banyak kali kan, kita mungkin boleh berkata sekali je, satu kali dia buat kat sini, satu kali dia buat kat sini, semua boleh. Tapi masalahnya haji Nabi satu je, macam mana pula ada khilaf? Ibn Abbas menjawab, Ibn Abbas dia junior kan, nak banding dengan so dua junior, tapi Ibn Umar tua sikit lah. Ibn Abbas berkata, inni la'alamun nasi lidzalik, inni la'alamun nasi bidzalik, aku adalah manusia yang paling tahulah tentang hal tersebut. Innaha innama kanat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidah. Sebab nak haji tu sekali je, Nabi buat sekali, tak mungkin ada masalah kat sini, dia katakan. Famin hunaka ikhtalafu, maka disebabkan itu mereka khilaf. Dia pun jelaskan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjan,
Nabi keluar dalam keadaan mengerjakan haji, falamma shalla fi masjidihi bidul hulaifah raka'ataihi aujaba apa disebut falamma shalla fi masjidihi bidul hulaifah raka'ataihi aujaba fi majlisihi fa ahla bil hajj hina faragha min raka'ataihi. Bila Nabi solat di Masjid Zulhulaifah 2 rakaat, kemudian masa dia masih lagi duduk, selepas dia solat masih lagi duduk, dia pun ihram. Masa tu selepas dia solat 2 rakaat, dia pun ihram, belum lagi bangun, dia ihram di situ, dia dah talbiyah kat situ. Dia dah sebut labbaika hajjatan. Dia dah sebut kat situ dah. Kemudian dia kata apa? Fasami'a dzalika minhu aqwam. Jadi sebahagian yang ada kat situ, sahabat-sahabat, dia dengar, mereka dengar. Fahafizathu anhu thumma, lalu itu yang mereka hafal. Jadi mereka kata, situlah start Nabi ihram, maksudnya selepas solat terus dia ihram, bukan ketika naik kenderaan. Summa raqib, kemudian Nabi pun naik kenderaan, Nabi menunggang. Falamma istaqallat bihi naqatuhu ahal, bila Nabi sudah mengenderai, maksudnya sudah naik binatang tunggangannya, sudah naik kenderaan, ahal, sekali lagi dia ihram, banyak kali dia buat, sekali lagi dia talbiyah. Jadi sahabat, kemudian dia kata wa adraka dzalika minhu aqwam. Kat situ ada sebahagian sahabat yang tak ada dekat dalam masjid tadi. Jadi mereka kata, oh, dia ihram masa naik kenderaan, kan? Wa dzalika anna an-nas innama kanu ya'tuna arsalan. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia kata sahabat Nabi mereka tak berkumpul sekaligus, mereka datang beransur-ansur. Jadi sebahagian mereka datang setelah Nabi naik kenderaan, mereka tidak hadir ketika Nabi mengerjakan solat di Masjid Zulhulaifah. Sebahagian mereka sudah pun hadir ketika Nabi mengerjakan solat di Masjid Zulhulaifah. Jadi mereka dapat tahu yang Nabi ihram masa tu. Sebahagian yang tak hadir masa tu tapi hadir masa Nabi berada di atas kenderaan, mereka dengar yang Nabi ihram, maksud Nabi talbiyah masa tu. Jadi mereka kata, sinilah waktu sunat ihram, sebab Nabi buat masa tu, kan? Fasami'u hinas faqalu innama ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istaqallat bihi naqatu. Jadi mereka kata yang sempat masa Nabi naik kenderaan, naik unta dan Nabi ihram, mereka kata Nabi hanya ihram ketika dia naik ataupun menunggang unta. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bergerak, falamma ala syarafi al-baida, sampai di al-baida, satu kawasan lapang. Ahal, Nabi sekali lagi bertalbiyah. Wa adraka dzalika minhu aqwam, sebahagian sahabat Nabi yang ada masa tu dengar. Jadi mereka kata, faqalu innam ahalla hina ala syarafil baida. Nabi hanya ihram bila dah tengah jalan, bukan masa lepas solat, bukan masa menaiki kenderaan, tapi dah tengah jalan, dah bergerak baru ihram. Macam tu, kan? Dia kata wa aimullahi laqad aujaba fi musallah. Yang sebenarnya dia kata demi Allah, Nabi dia dah ihram dalam masjid lagi, kan? Wa halla hina istaqallat bihi naqatuh, dan dia juga ada bertalbiyah masa menaiki kenderaan, masa menaiki unta. Wa halla hina ala syarafil baida, dan juga ada baginda ada bertalbiyah masa tengah jalannya, dibuat sepanjang masa. Tapi bila kali pertama dia berihram, dia bertalbiyah masa selepas solat 2 rakaat. Jadi ulama sepakat mengatakan di mana-mana situasi tadi tu boleh seseorang yang nak mengerjakan haji tadi tu melakukan ihram, tak kisah selepas solat, ketika menaiki kenderaan, ataupun ketika sedang dalam perjalanan. Tapi mana yang lebih afdal, sini ada khilaf lah. Kalau berdasarkan pada hadis Ibn Abbas ni, nampaknya dia mentarjihkan sunat tadi tu selepas sunat 2 rakaat. Kalau tengok pada hadis ni dinilai hasanah, hadis ni dinilai oleh Hasan, oleh Syekh Arnaud, dan
Itu selesailah kat situ kan. Jadi Ibn Umar dia tak pakai pandangan ni sebab dia sempat dengan Nabi masa Nabi menunggang unta. Jadi dia pegang dengan itulah, dan itu adalah amalan dia. Bab al-hajju ala rahli, bab mengerjakan haji dengan apa ni, menaiki kenderaan. Ala rahli maksudnya dalam keadaan duduk di atas pelana. Atas pelana lah. Kalau kuda ke unta kita panggil pelana lah semua kan. Macam tu kan. Jadi rahal ini pelana yang diletak di atas unta. Jadi dia macam isyarat mengatakan haji tu juga boleh dikerjakan dan dia juga bagus dalam keadaan menaiki kenderaan. Sebab tadi dalam ayat Al-Quran, yaitu karijalan, mereka datang mengerjakan haji dalam keadaan berjalan kaki. Jadi sebahagian mengatakan mengerjakan haji dalam keadaan berjalan kaki itu lebih bagus daripada menaiki kenderaan sebab dia lebih susah, masyakkah lebih. Jadi berdasarkan kepada penelitian terhadap hukum Islam dan syariat Islam, nampaknya masyakkah ni ada maksudnya sesuatu yang dipertimbangkan untuk mendapat pahala lebih secara umum macam tu. Tengok solat subuh lebih pahala dia kan, solat asar pun lebih sebab susah kan. Makin susah tu digalakkan lebih. Solat berjemaah di masjid pahala lebih sebab susah sikit. Jadi macam ada maksudnya benda tu menjadi pertimbangan untuk lebih pahala. Jadi dia kata ni susah ni kan, jalan kaki, jadi lebih afdal. Nak menjawab andaian itu, maka Imam Al-Bukhari dia datangkan bab ni, al-hajju ala rahli. Nabi tak jalan kaki pun, Nabi dia naik unta dan dia duduk di atas pelana unta. Itu menunjukkan bagus juga mengerjakan haji dalam keadaan menunggang kan. Dia macam itulah. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW mengerjakan haji dalam keadaan baginda duduk di atas pelana binatang, di atas pelana untanya. Wa kanat zamilatah, dan unta yang Nabi tunggang untuk mengerjakan haji tadi itu adalah unta zamilah. Apa? Unta pembawa barang. Unta pembawa barang. Jadi apa ni, unta yang tidak membawa barang, hanya menjadi tunggangan orang yang bermusafir, yang ini disebut sebagai rahilah kan. Unta yang bawa musafir juga tapi tak ditunggangi, hanya membawa barang kan, yang ini dipanggil zamilah kan. Jarang orang nak musafir dia naik unta yang bawa barang. Dia naik unta yang berasingan lah kan? Unta yang bawa barang untuk barang, zamilah. Tapi Nabi buat lain. Masa dia mengerjakan haji, itulah unta yang dia naik. Unta yang membawa barang tu zamilah, itulah dia unta yang menjadi rahilah, menjadi kenderaan dia. Maksudnya dia tak pakai unta lain, satu unta saja bawa barang dan dia sekali naik di situ. Dalam riwayat tambahan dia kata itu bukan kerana baginda syahih, bukan kerana dia kedekut nak jimat bajet, bukan. Bukan nak save bajet kan. Dia boleh nak buat dua unta, satu bawa barang dia, satu dia tunggang, dia boleh, tapi dia tak buat begitu kan. Kenapa dia tak buat begitu? Dia nak menunjukkan rendah diri dia ketika mengerjakan haji, tawadhu' dan taqasyuf. Jadi daripada sini syurah mengatakan, ulama mengatakan di sini menunjukkan digalakkan mengerjakan haji dalam keadaan merendah diri kan? Dan dalam keadaan yang bersahaja kan. Tidak dengan penampilan yang mewah dan macam boleh menimbulkan rasa bangga. Kemewahan. Dia tidak bermewah-mewah ketika mengerjakan haji, sekadar aja macam tu kan, ala kadar saja. Mungkin boleh diterjemahkan dalam konteks ini, tiket bukan tiket VIP lah kot. Allah alam kan, itu contoh saja, mungkin betul mungkin tak lah kan.
tiket VIP ke kan. ada baiknya pakej VIP tu dalam setengah keadaan kan, tapi dalam setengah keadaan ada juga yang tak bagus. Dia adalah pro kontra dia kan, macam itulah lebih kurang. Tapi poinnya kat sini, Nabi mengerjakan haji dalam keadaan dia tidak bermewah. Dia boleh nak bawa 2 unta, satu bawa barang, satu dia tunggang, tapi dia tak, dia naik unta yang membawa barang. Maksudnya dia letak barang atas unta tu, kemudian dia letak pelana, dia duduk atas tu. Yang ini lebih macam nampak macam struggle sikit lah, lebih struggle, macam susah sikit lah kan. Tapi itu yang dia prefer, yang dia utamakan untuk menunjukkan rendah diri, sebab ini adalah ibadah, ibadah dan nak bertemu Tuhan, macam tu kan. Maksudnya ni maksudnya dia bila daripada ihram tu dengan tawaf semua kenderaan. Kamu pakai unta lah. Iyalah, naik unta lah kan, naik unta lah kan. Boleh naik unta. Masa sihat pun boleh buat. Boleh kan. Tapi kita, maksudnya yang selain daripada sekarang ni ada yang maksudnya benda-benda macam tu lah. Kalau kita sihat pun boleh naik motor, skuter ke. Kalau dibenarkan sekarang ni benda tu boleh dibuat kan. Skuter macam Ejen Ali tu kan. Benda tu boleh dilakukan kan. Maksudnya bukan untuk orang sakit je lah. Kita ingat orang sakit tak semestinya kan. Dia boleh melihat kepada keadaan dan situasi lah kan. Jika benda tu tidak menyukarkan orang lain, menyusahkan orang lain, menimbulkan rimas kepada jemaah lain, tak ada masalah. Macam tu kan. Tengok kepada bajet yang ada jugalah kan. Sekarang ni benda tu tawaf, ada yang kena tawaf kat atas, takkan nak jalan kaki kan. Boleh lah jalan kaki kan. Dia orang rasa macam tawaf yang kat bawah tu, yang jalan tu, buang pahala. Dia nak atas. Dia kalau macam naik kenderaan ni macam malas lah. Betul. Macam nak banyak pahala sikit lah jalan kaki kan. Itu macam saya cakap tadi tu, mengerjakan haji dalam jalan kaki sebagai mengatakan lebih afdal, sebab dia kata lebih susah, asyak. Benda tu lebih susah. Tapi Nabi buat menunjukkan benda tu harus, dan tak ada masalah. Kalau tidak benda tu sunat, maka kita boleh kata haruslah, kurang-kurangnya kan. Ini melihat kepada perbahasan ulama usul lah. Perbuatan Nabi tu adakah menunjukkan harus kan? Ataupun sahabat-sahabat tu pun. Ya, sahabat Nabi pun ada buat kan. Anas ada buat. Ulama-ulama salaf pun ada buat ramai kan. Macam tu kan. Okey. Fadlu al-hajjil mabrur. Kelebihan haji mabrur. Sini ada perbahasan tentang maksud mabrur. Ada banyak pandangan, kita ambil 3. Satu pandangan yang disebut oleh Ibn Khaluyah ataupun Ibn Khalawih. Ataupun Khalawih. Ibn Khaluyah mengatakan mabrur itu makbul, haji makbul. Makbul maksudnya haji yang diterima lah, haji yang diterima. Al-Imam An-Nawawi seperti mentarjihkan pandangan lain ataupun maksud lain. Dia kata haji mabrur ni bukan sekadar diterima, tapi haji yang tidak bercampur langsung dengan dosa. Boleh jadi ketika mengerjakan haji dan ada kesalahan yang kita buat yang boleh dikira sebagai dosa, tidak membatalkan haji tu diterima juga di sisi Tuhan kan. Tapi dia kata tak mabrur. Yang mabrur itu adalah, dia kata la yukhalituhu syai'un minal ithm, tidak bercampur dengan sedikit dosa pun. Dan ini susahlah untuk dicapai oleh ramai orang yang mengerjakan haji. Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, ini salah satu daripada syurah Al-Bukhari dan Mukhtasirul Bukhari. Dia ringkaskan Sahih Al-Bukhari dan dia syarahkan. Dia kata al-mabrur itu alladhi wuffiyat ahkamuh wa waqa'a muwafiqan lima tuliba minal mukallafi 'ala al-wajhil akmal. Mabrur itu adalah haji yang dipenuhi hukumnya, syarat dan rukunnya dipenuhi. Kemudian dia kata wa waqa'a muwafiqan lima tulib minal mukallaf, dan dia selari seperti yang dituntut ke atas mukallaf untuk mengerjakan haji alal wajhil akmal, dengan sesempurna yang boleh. Jadi digabungkan dua maksud,
makbul dan juga kesempurnaan. Macam tu kan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha annaha qalat ya Rasulullah naral jihada afdalal a'mal afala nujahid qala la lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami berpandangan jihad itu lebih afdal ataupun adalah amalan yang paling afdal. Ini sebab dalam hadis Nabi sebut jelas. Daripada Abu Hurairah ditanya kepada Nabi, ayyul amali afdal? Nabi kata, imanun billahi wa rasulihi, summa ayyu? Nabi kata, summa al-jihadu fi sabilillah. Kemudian dia kata summa ayyu, baru Nabi sebut hajjun mabrur, haji. Dia jatuh tempat ketiga setelah beriman, kemudian jihad, haji. Itu yang difahami oleh ramai sahabat. Jadi dalam hadis yang lain, apa ni, Suhaib Ar-Rumi dia kata, berdasarkan kepada faham aku terhadap Al-Quran, jihad lebih afdal daripada haji. Dan itu yang dilihat oleh Aisyah dan ditanya kepada Rasulullah. Dia kata, tengok kepada kenyataan kau sebelum ni dan juga ayat Al-Quran menunjukkan bahawa jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Paling afdal lah. Dia kata, kalau macam tu, apalah nujahid, boleh tak kami berjihad? Ni Aisyah bertanya. Kami itu maksudnya perempuan lah, golongan wanita, macam tu kan. Nabi kata, la, tidak. Lakin afdalal jihadi hajjun mabrur. Nabi kata tak, tapi sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. Adakah haji yang mabrur itu jihad yang paling afdal pada setiap keadaan dan bagi semua orang? Di sini ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ibn Battal dia ada sebut kenyataan dia cantik lah dalam kes ni. Dia sebab dia ulas hadis Abu Hurairah tadi yang mengatakan yang paling baik tadi tu adalah beriman, kemudian jihad, kemudian haji. Dia letak haji yang tingkat ketiga. Dan dalam masa sama dia bandingkan dengan hadis Aisyah. Dua-duanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ibn Battal masa ulas pasal hadis jihad tu, dia kata innama ju'ilal jihadu fi hadzal hadis. Maksudnya hadis Abu Hurairah, afdalu minal haji lianna dzalika kana fi awwalil islami wa qillatih. Dijadikan jihad dalam hadis Abu Hurairah tadi tu adalah amalan yang paling afdal, lebih afdal daripada haji. Sebab masa tu adalah pada awal Islam dan umat Islam sikit. Wa kana al-jihadu muta'ayyinan ala kulli ahad. Maka jihad menjadi fardu ain ke atas setiap umat Islam. Haji dia wajib juga, fardu ain juga, tapi ala tarahi. Macam tu kan. Ada khilaf lah dalam kalangan ulama. Sebahagian mengatakan haji ni dia bukan wajib ala tarahi tapi ala al-fawr. Ada khilaf lah dalam kalangan ulama kat situ. Ni perbahasan usul fiqh kan. Adakah wajib haji tadi tu wajib, adakah al-amr perintah tadi tu ala al-fawr ataupun ala tarahi? Ada khilaf kat situ kan. Adakah bila Allah perintah, Nabi perintah langsung kena buat ke, ataupun boleh relax dulu? Macam tu kan. Jadi ada dua pun ada. Ada setengah kena buat terus, ada setengah boleh relax dulu. Yang boleh relax ni adalah contohnya haji. Dia wajib ala tarahi. Tapi ada yang ala al-fawr, macam apa ni, puasa ke, dia tak boleh tangguh-tangguh lah sampai bulan puasa terus kena puasa, macam tu kan. Wa kana al-jihadu muta'ayyinan ala kulli ahad. Jihad tu wajib ke atas setiap orang. Fa amma idza zahara al-islam, tapi bila Islam sudah menang, wa fasha dan tersebar, wa sara al-jihadu min furudil kifayati ala man qama bihi, dan dia dah bertukar hukumnya daripada fardu ain menjadi fardu kifayah. Nampak tak? Haji fardu ain kekal, tapi jihad ni dia boleh jadi berubah, boleh jadi fardu ain, boleh jadi fardu kifayah. Bila sudah menang, Islam dah kuat dan orang Islam semakin ramai, tak semualah wajib jihad. Dia katakan dia sudah menjadi fardul kifayah ala man qama bih, ke atas orang yang melakukannya.
fal hajju hina idzin afdal, maka tak syak lagi lah haji lebih afdal daripada jihad sebenarnya kan, sebab dia fardu ain kekal. Sementara jihad dia fardu kifayah. Ala tara qawlahu li Aisyah inna afdal jihadi kunna al-hajj. Dia kata cuba kita bandingkan kenyataan Nabi kepada Aisyah, sebaik-baik jihad kamu. Sebab tu kita kata afalan mujahid, maksudnya kami kaum wanita, sebab dalam setengah riwayat ni Nabi kata afdala jihadikunna, sebaik-baik jihad kamu kaum wanita, dia kata kat situ kan, adalah al-hajj, mengerjakan haji. Haji kena keluar juga, kena musafir juga, sama macam jihad berperang kena musafir juga. Dia lelaki ke dia perempuan ke nak buat haji, dia kena musafir juga, sama juga dengan berperang kena musafir. So dua-dua musafir macam tu kan. Lima lam yakunna min ahlil qitali wal jihad. Kenapa Nabi kata kepada Aisyah kaum wanita jihad yang paling afdal bagi mereka adalah haji? Kerana mereka bukan golongan yang yang sepatutnya menyertai, bukan orang yang perlu menyertai perang kan, untuk memerangi kaum musyrikin. Fa in halal adu bi baldatin wahtija ila daf'ihi, bila musuh sudah masuk ke negeri ataupun negara umat Islam dan perlu membenteras, perlu menyekatnya, perlu melawannya, wa kana lahu zuhurun wa quwwa, dan ketika itu musuh itu kuat pula, wa khifa anhu, dan dibimbangi kalau tidak dilawan habislah, jatuhlah kuasa Islam. Yatawajjahu fardul jihad 'ala al-'iyan, ketika itu jihad tadi tu yang menjadi fardu kifayah sudah berubah menjadi fardu ain semula. Wa kana afdala minal hajj, dan dia menjadi lebih afdal daripada haji. Jadi tentulah maksudnya bagus ataupun tidak bagus sesuatu amalan tadi tu banding dengan yang lain mengikut situasi lah. Jadi al-muhallab ada satu sebahagian syurah As-Suhaili ataupun saya tak pasti, dia kaitkan hal ini dengan satu lagi nas dalam Quran yang sebut waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ulani. Ayat ditujukan kepada isteri Nabi. Allah kata waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil. Qarna maksudnya kamu kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Dia kata pandangan yang mengatakan tak boleh, isteri Nabi tadi tu tak boleh keluar sama sekali daripada rumahnya, walaupun untuk tujuan ibadah seperti haji dan jihad, tak betul. Berdasarkan kepada walaupun untuk berjihad, dia kata walaupun untuk berjihad tak betul, sebab dalam hadis Aisyah ni Nabi kata afdalul jihadi hajjun mabrur, sebaik-baik jihad itu adalah haji mabrur. Macam ada banyak jihad dan semua jihad yang banyak tadi tu boleh dilakukan oleh kaum wanita sebagaimana ia boleh dilakukan oleh kaum lelaki, tapi yang paling afdalnya bagi kaum wanita adalah haji yang mabrur. Jadi kalau yang itu paling afdal, itu tidak bermaksud yang mafdul tadi tu mamnu', dia tak mamnu', boleh dilakukan. Jadi kalau ia boleh dilakukan tak salah kalau isteri Nabi nak turut serta dalam perang ataupun jihad, seperti mana yang dilakukan oleh Aisyah selepas kewafatan Nabi. Dia kan dia pergi Jamal kan, Yaumul Jamal. Yang itu tak salah, dan sebab benda tu tak dilarang pun berdasarkan kepada mafhum daripada hadis Nabi, lakin afdal jihadi hajjun mabrur, maksudnya hunaka jihad, ada jihad lain lagi tapi dia tak afdal je. Yang ini paling afdal, macam tu kan. Kemudian sebahagian daripada sahabiat, kaum wanita pada zaman Nabi, mereka ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka ikut serta dalam perang. Kalau ada tentera Islam yang cedera, mereka akan rawat. Mereka akan rawat, yang sakit mereka akan rawat. Dan Nabi tidak larang pun hal itu kan. Nabi tidak larang kan, menunjukkan benda itu tidak salah. Dan Nabi pun ketika nak pergi berjihad, berperang, dia bawa isteri dia dan dia buat undi siapa yang akan turut serta bersama dengannya, menunjukkan tidak salah untuk kaum wanita itu untuk keluar berperang, tapi dia bukan paling afdal. Dia bukan paling afdal, mengikut situasi jugalah, macam tu.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan haji kerana Allah, lillah, siapa yang mengerjakan haji ni ikhlaslah kerana Allah, dia tidak ada manfaat lain kan? Tidak ada masalah lain. Falam yarfuth, yang kedua, lam yarfuth, dia tidak melakukan, tidak bercakap perkara-perkara yang tidak elok. Rafath ini bercakap perkara yang tidak elok, atau kita cakap mudahlah, lucah. Dia tidak bercakap benda lucah. Itu tafsiran yang ramai disebut oleh ulama, maksudnya ucapan yang menjurus kepada jima' ataupun yang berkait dengan wanita. Itu bagi lelaki lah. Kalau perempuan berkait dengan lelaki, maksudnya yang berkait dengan lawan jenis yang ada unsur-unsur lucah, dia tak cakap benda tu kan? Sebab termasuk dalam hal rafath ini, kalau dia sebut benda-benda macam nak nikah, nak pinang, tak, dia tak buat benda tu. Nikah tak boleh kan, tapi dia punya hint tu boleh, tapi syarat untuk mendapat kelebihan ni, yang ini dia sebut sebagai haji mabrur, dia jaga lisannya daripada bercakap benda yang tidak senonoh. Falam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak buat dosa kan? Lam yafsuq, dia tidak melakukan dosa. Dia tidak melakukan dosa. Sama ada dosa tadi tu perlu kepada dam, ataupun dosa tadi tu tidak perlu kepada dam. Sama termasuk kadang sebahagian perkara yang kena dam bukan dosa kan? Dia tak buat juga, contohnya lah kan, ataupun dosa yang dia dosa tapi tak perlu kepada dam kan? Ada benda yang dia kena dam tapi itu bukan dosa, dan itu mungkin tak termasuk juga kalau contohnya orang itu melakukan haji tamattu' kan? Dia melakukan haji tamattu', dia kena dam macam mana pun kan, yang itu tak termasuk lah kan? Jadi maksudnya kat sini dia tidak melakukan perkara dosa, dan dia tidak bercakap benda yang lucah. Dia buat haji ikhlas kerana Allah. Nabi kata raja' ka yaumi waladathu ummuh, maka dia kembali ke tanah airnya, kembali daripada haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Seperti baru dilahirkan ibunya, ini membawa maksud dia diampunkan dosa lah. Membawa maksud dia diampunkan dosa. Jadi macam dalam hadis al-hajju yajubu ma qablah. Haji tu dia menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya kan? Masuk Islam, wal Islam yajubu ma qablah, dan masuk Islam itu juga menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah juga begitu juga, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi haji ni dia menghapuskan dosa, sebagaimana amalan-amalan yang lain yang juga menghapuskan dosa. Tapi dia ada syarat macam ni lah. Jadi yang ditafsirkan sebagai haji mabrur tadi tu kan. Bab mahallu ahlil Yaman, bab tempat penduduk Yaman melakukan ihram. Ini miqat ni nak cerita pasal miqat makani. Jadi haji dia ada dua miqat, miqat zamani dan juga miqat makani. Ini miqat makani, yang mana di sinilah tempat orang yang nak mengerjakan haji dia kena ihram. Jika dia tidak ihram di tempat ini dan terlepas sehingga maksudnya melepasi kawasan miqat, maka dia kena dam. Kalau dia nak mengerjakan haji, dia kena dam. Adakah dia perlu patah semula maknanya ke tempat miqat tadi tu? Ada yang mengatakan begitu kan. Okey, kalau dia patahlah. Kalau tak patah, dia bayar dam je lah kan. Kalau dia patah balik, dia kena bayar dam. Sini juga ada khilaf dalam kalangan ulama. Syafi'i mengatakan dia dah patah, tak payah dam lah kan. Tapi ada dalam mazhab 4 ada yang mengatakan dia patah tapi dam kena bayar. Jadi rasanya orang tak buat lah kalau macam tu kan. Dah kena patah bayar dam, tak patah pun bayar dam, tak payah patah lah kan. Okay, macam tu. Tapi dia maksudnya tidak ada yang mengatakan dengan tidak melakukan ihram di miqat boleh membatalkan haji. Tidak ada yang mengatakan begitu.
Tapi mereka hanya wajibkan dam saja bagi orang yang tidak ihram, maksudnya niat memulakan haji di miqat. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinati Dzul Hulaifah. Nabi menetapkan miqat, Nabi menetapkan tempat ihram bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syami, tengok sini disebut wali ahli Syamil Juhfa. Perkataan Syam dia dalam bahasa Arab dia Syam dan juga Syam, ada hamzah kat situ. Di Yaman lawan dia Syam. Macam kanan dan kiri lah, kita ada Yamin dengan Shimal. Jadi negara tu ada Yaman, ada Syam. Syam juga daripada kata akar syum. Syum itu maksudnya sial ataupun celaka. Dalam hadis Nabi ada sebut asyumu fi thalatha, kecelakaan itu pada 3 perkara. Asyum. Sementara tuah itu adalah yum. Al-yum itu tuah. Yamin daripada yum, tuah. Yaman, Syam. Orang sebahagian masa zaman jahiliah fikir Syam ni benda yang celaka lah, macam tu lah. Tapi Nabi puji Syam, menunjukkan sama saja dalam Islam, dia kat Syam ke, dia kat Yaman ke. Wali ahli Syami al-Juhfah, tempat ihram bagi penduduk Syam adalah Juhfah. Wali ahli Najdin, dan bagi penduduk Najd, ini utara tanah Arab, sebenarnya tanah Arab, Najd utara. Kalau Syam utara tapi arah barat sikit. Panggil apa? Barat daya lah. Timur laut barat daya lah, kan? Betul ke? Masalah pula dah. Tenggara, Tenggara lawan dia sini apa? Barat laut ke barat laut lah, barat laut kan? Timur laut, barat laut. Tenggara, barat daya kan? Dah masalah pula geografi kan? Barat laut kan? Jadi Syam tu dia barat laut kan? Kalau Najd tu dia barat timur, ataupun timur tapi nak ke, dia utara tapi nak ke timur sikit, macam tu kan? Wali ahli Najdin qarnal manazil, bagi penduduk Najd adalah qarnul manazil. Jadi sini Najd kalau Syam sini, macam tu kan? Madinah dia macam ni juga tapi sebelum Syam kan? Dia utara juga tapi sebelum daripada Syam lagi. Jadi antara Mekah ke Syam itu ada Madinah. Wali ahli Yamani Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman, okey ni selatan, Yalamlam adalah Yalamlam. Jadi kalau daripada Mesir tu, jadi dia akan ikut Juhfah lah juga kan? Daripada Mesir mereka akan menggunakan miqat Juhfah juga sebagai miqat mereka. Wali ahli Yamani Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman miqatnya ataupun tempat ihramnya adalah Yalamlam. Hunna lahunna. Jadi dalam lafaz dalam nuskhah yang Sahih Bukhari itu dia sebut hunna lahum, waliman ata alaihinna min ghairihim. Dalam kita punya ni saya tak pasti dalam tu, dalam yang terjemahan tu dia sebut macam ni, hunna lahunna ke ataupun hunna lahum. Tak pasti saya dalam terjemahan. Dalam yang itu hunna lahunna ke ataupun hunna lahunna juga. Okay. Dalam setengah nuskhah hunna lahum waliman ata alaihim, waliman ata alaihinna min ghairihim. Dalam setengah nuskhah hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Satu hum, satu hunna. Hunna lahunna, tempat tu, tempat-tempat ihram tadi tu. Lahunna maksudnya li jamaah, bagi jemaah yang nak mengerjakan haji. Lahum maksudnya bagi penduduk kawasan situ. Waliman ata alaihinna, dan juga bagi orang yang bukan penduduk situ tapi dia datang bertandang ataupun
dia pergi ke tempat tersebut. Bila dia nak mengerjakan haji daripada tempat yang dia datang tu, dia akan guna mikot yang sama dengan yang digunakan oleh penduduk tempat tersebut, min ghairihim ataupun min ghairihinna, daripada selain daripada penduduk tempatan. Macam tu kan. Siapa saja yang lalu kat situ? Siapa contohnya, kita bukan penduduk Madinah tapi kita pergi kita pergi travel ke Madinah dulu. Kita pergi travel ke Madinah. Jadi kita punya mikot apa? Kita punya mikot adalah mikot penduduk Madinah walaupun kita bukan penduduk Madinah, sebab kita pergi Madinah dulu. Contohlah kan. Jadi mikot kita adalah Zulhulaifah. Jangan pula mikot daripada airport kan. Sebab kita nak pergi mana. Contohlah, ada ke dia terus ke Madinah terus? Tak tahu. Ada ke orang Malaysia nak buat haji pergi ke Madinah dulu? Ada Saya masih Masuk. Kalau awal tu sama Madinah tu maknanya kalau Madinah tu dia punya mikotnya adalah Zulhulaifah, mikot penduduk Madinah lah. Kalau di Mesir ataupun gharib, dia panggil apa tempat dia tu kan ataupun dia pergi mana belah-belah Syam, dia punya mikotnya adalah Juhfa. Macam tu kan. Maksudnya mikotnya adalah mikot penduduk tempat tersebut lah. Itu maksudnya waliman ata alaihinna min ghairihinna ataupun min ghairihim, daripada bukan penduduk selain daripada penduduk tempatan. Mimman aradal hajj wal umrah, itu pun kalau orang itu nak mengerjakan haji dan umrah. Sini pula mengatakan, jadi maknanya kalau orang yang lalu ke kawasan tersebut yang menjadi tempat ihram tadi, mikot tadi tu, dia tak ada niat haji umrah pun, dia saja nak jalan, jadi tak perlulah dia nak ihram. Dia sebab dia tak ada niat haji dan umrah. Tapi macam mana bila dah lepas tu barulah dia nak buat haji lah. Dia datang niat kemudian. Lepas tu dah lepas dah mikot ni. Dia ni ihram kat situ je lah kan. Dia ihram di situ saya sebab mikot dah belakang dia kan. Dia mikot dekat situ je lah. Adalah perbahasan ulama, dia tak satu macam tu je lah kan. Tak satu pendapat macam tu saja kan. Sebab dalam hadis ni disebut wa man kana duna zalik, siapa yang berada di kawasan selepas mikot tadi, dia dekat dengan Mekah lagi, lebih dekat daripada Mekah, dia dah bukan di kawasan mikot. Famin haitsu ansya, dari tempat mana dia bermula untuk mengerjakan haji. Sini mereka mengatakan, nampak maksudnya dia terpakai juga ke atas orang yang tadi lalu kat mikot tapi dia tak ada niat nak buat haji pun. Bila sudah dekat dengan Mekah barulah dia berniat untuk buat haji. Maka mikotnya adalah dari mana dia ada, macam tu kan. Dari tempat dia berniat untuk mengerjakan haji. Dekat sangat dengan Mekah. Tak ada kawasan dekat. Dia ihram kat situ lah. Penduduk Mekah maksudnya ke? Yang Mekah dia punya apa ni, ihram dia dari tempat tinggal dia lah kan. Dia tak payah keluar ke tanah halal. Tak payah. Penduduk Mekah kan. Sini Nabi sebut apa? Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sehingga penduduk Mekah itu ihramnya adalah dari Mekah juga. Dalam hadis hadis mana? Aisyah kata pun Abdurrahman bin Abi Bakr, Aisyah nak buat umrah kan. Nabi dah cadangkan sahabat buat haji dan umrah sekaligus kan. Qiran. Dia rasa macam tidak berpada kan. Dan dia masih lagi nak mengerjakan umrah yang berasingan daripada haji. Jadi Nabi layan je lah. Nabi minta Abdul Rahman, abang dia kata bawa Aisyah ke tanah halal dan masuk balik. Jadi dibawa ke Tan'im, tanah halal tu yang dekat dengan Mekah, masuk balik dengan apa, dalam keadaan berihram. Jadi ni ada pandangan satu lagi, maksudnya orang yang berada di situ dia niat nak buat haji ataupun umrah, dia pergi ke tanah halal yang berdekatan dengan Mekah, iaitu Tan'im. Itu juga satu pandangan. Penduduk Mekah tu maksudnya mustautin. Penduduk Mekah mustautin. Kita mungkin dia datang musafir tu keluar. Macam tu kan. Itu pandangan, satu pandangan lah. Ini ada banyak pandangan kat situ. Ada banyak pandangan. Kita buka Mekah kan dalam 4 hari kan. Dan kalau Malik Syafi'i kan dah kira mungkin kan. 4 hari tak termasuk hari datang dan balik lah. Maksudnya masuk hari datang dah 5, masuk hari balik dah 6. Maksudnya 6 hari dah lah kat situ kan.
Maknanya maksudnya kita dah mukim lah kan. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i itu kan, Buat juga. kan? Buat umrah kan. Kalau orang yang tamattu tak keluar kan. Oh, dah patut situ je lah. Tamattu dia tidak keluar kan. Orang kita biasa buat begitu. Dia nak buat umrah yang banyak kali, dia pergi ke Tan'im kan. Ini Ahlul Makkah ni yang memang duduk asal. Sebenarnya bukan itu merupakan amalan Nabi dan sahabat. Hanya Aisyah je yang buat begitu, dan dia buat itu Nabi punya tindakan tidak menggalakkan pun, tapi lebih kepada nak melayan kerana dia, sebab dia nak juga buat umrah. Ustaz, memang ada satu sunnah, dia memang kadang-kadang khusus untuk sahabat dia kan. Memang saya baca. Betul. Betul. Untuk orang lain semua. Betul. Macam ini berlaku juga dalam ibadah korban. Berlaku pada ibadah korban kan. Dia ada khususiat untuk Nabi. Dia ada khusus untuk sahabat. Ada juga contoh macam ibadah korban yang sahabat dia sembelih binatang yang tak cukup umur tu, Nabi kata ni untuk engkau, korban untuk engkau. Jadi sebagai orang mengatakan dia tak terpakai ke atas kita. Kalau kita begitu tak sah korban kita, sebab binatang tu tak cukup syarat kan. Sama juga seperti labanul radha'ul kabir, masa isu radha'ul kabir, orang dewasa yang menyusu daripada wanita dewasa, adakah dia jadi anak susuan dia? Dia ada satu ni Ustaz, Labanul Fahl. Labanul Fahl ini anak susuan. Bapa dia kan. Laban Qadawi macam dia ketat sikit. Labanul Fahl ni anak susuan lah, itu settle lah. Maksudnya Al-Fahl itu bapa kan. Maksudnya susu yang dihasilkan oleh perkahwinan antara perempuan dengan lelaki. Jadi susu yang terhasil dari itu, yang dia mengandung tu, itu susu tu sebab dia berkahwin dengan suami dia, dengan lelaki. Jadi disebut susu itu sebagai labanul fahl. Satu lagi ada radha'ul kabir. Ini isu ni ada khilaf, sampai kan ada salah seorang daripada ulama Al-Azhar dilucut jawatannya disebabkan satu fatwa yang berkaitan dengan isu ni kan. Dia mengharuskan staf lelaki menyusu daripada staf perempuan, untuk mengharuskan mereka itu duduk sekali dalam satu pejabat, tak ada orang lain, berdua-duaan. Kata boleh nak selesaikan isu. Orang tu tanya, dia duduk dalam pejabat dia berdua saja kan. Ini tak boleh dalam Islam kan, berkhaluat lah kan. Macam mana nak selesai? Dia kata susulah, menyusulah daripada perempuan tu kan. Jadi ini kontroversi sampai dia ambil tindakan ke atas syekh tersebut. Baru je ni berlaku. Saya ingat Ustaz Musa ada masa tu kat Mesir lah. Ustaz Sobri pun ada masa tu kat Mesir lah kot. Benda ni baru berlaku saja kan. Dan di Al-Azhar benda itu dijadikan silibus untuk dihadam oleh pelajar master supaya celik dalam hal ini. Dan Qaradawi dia ada pandangan dalam hal ni. Tak nak cerita panjang lah. Dia mengatakan benda itu tidak mansuh kan? Tapi terpakai dalam keadaan-keadaan tertentu kan. Dan ada pandangan daripada Ibn Qayyim dalam hal ni. Tapi ramai yang mengatakan ini khusus dan tak boleh dikiaskan. Fuqaha lah. Biasa pandangan ini dipegang oleh fuqaha, ahli fiqh. Kalau fuqaha ulul muhaddisin, mereka ada pandangan lain sikit. Tapi yang fuqaha sahaja ramai yang mengatakan ini qadhiyah khasah untuk apa nama dia sahabat tersebut. Sahabat tersebut dia dia imam dan dia qari kan. Abu Huzaifah bapa tiri dia. Bapa tirinya Abu Huzaifah. Jadi dia Sahal anak angkat kepada Abu Huzaifah. Jadi dia membesar dengan bapa tiri dia, dengan mak dia sampai ke besar. Dia bukan mahram kan. Jadi bila dah turun ayat hijab, jadi macam tak sedap. Bapa dia pun rasa macam tak selesa, sebab ini bukan mahram. Tapi nak diasingkan, dia dah bersama daripada kecil. Jadi dia ajukan soal ni, mak tirinya ajukan soalan ni kepada Nabi. Nabi kata arbi'ih, susukan dia. Dia kata dia dah ada jambang. Dia dah berjanggut kan. Nabi kata aku tahulah, susukan dia. Tahrumi, nanti kamu akan jadi haram ke atasnya. Maksudnya jadi ibu susuan dia. Maka disusukan sahabat tersebut dengan khamsu radha', dengan 5 kali susuan. Lepas tu selesai masalah.
Sini isu Radha'ul Kabir ada perbahasan panjang lah dalam kalangan ulama. Jadi yang sebab kita nak kaitkan dengan Ustaz Musa cakap tadi, ada setengah jalan hukum hanya khusus kepada sahabat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kat sahabat ni je. Sebahagian dia kata tak, dia terpakai sampai bila-bila, tapi dengan syarat yang sangat terbatas macam tu kan. Panjanglah isu ni. Dan isu ni juga yang dimainkan oleh anti-Islam lah untuk kutuk Islam lah. Panjanglah cerita dia kan. Bab an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bil batha bi Dzil Hulaifah fa shalla biha wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'alu dhalik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sini bab bab ni adalah pecahan ataupun ceraian daripada bab sebelum, dari perceraian daripada bab mahallu ahli Yaman tadi kan. Ataupun ni bukan kitab asal. Dalam kitab asal selepas daripada mahallu ahli Yaman, dia ada mahallu ahli Makkah, mahallu ahli Madinah. Sini dalam bab ni Ibn Umar mengatakan Nabi dia berhenti di Batha. Dia maksudnya dia berhentikan binatang tunggangannya di Batha, kawasan lapang yang terdapat di Dzul Hulaifah. Kawasan lapang yang terdapat di Dzul Hulaifah, dan dia solat di situ. Itu masjid Dzul Hulaifah. Sebenarnya ada banyak masjid tempat solat Nabi sepanjang jalan dia ke Mekah, tapi tidak banyak yang diketahui, hanya beberapa saja, antaranya adalah Dzul Hulaifah. Ibnu Umar dia kata wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'alu dhalik, dan Ibnu Umar dia buat macam itu juga, sebab dia tengok Nabi berhenti di Dzul Hulaifah, kemudian Nabi solat, dia pun buat begitu. Dia tambat kat mana Nabi tambat untanya, dan dia solat di mana Nabi solat untanya. Sebab dia ni, kita tahu Ibnu Umar dia sangat kuat berpegang dengan perbuatan Nabi sampai ke peringkat yang haru-haru tadi tu. Benda yang tidak dituntut untuk kita melakukannya, dia buat juga. Kerana rasa sayangnya yang berlebihan kepada Rasulullah SAW tadi, yang tinggi kepada rasa sayangnya yang mendalam kepada Nabi SAW. Bab khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi syajarah. Nabi, bab yang berkaitan dengan Nabi keluar daripada Madinah ataupun pulang ke Madinah melalui jalan yang ada pokok yang ada di Dzul Hulaifah. Tak tahulah di mana. Dia sebut macam tu je kan. Wa anhu radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah. Nabi keluar daripada Madinah, dia melalui kawasan yang ada pokok di Dzul Hulaifah tadi tu. Wa yadkhulu min tariq al-Mu'arras, dan dia keluar ikut jalan yang ada pokok. Tak ada dah lah semua petanda ni. Dan dia akan masuk dari jalan Al-Mu'arras. Ni nama sebuah tempat. Jadi Al-Mu'arras ni tempat transit kan? Tempat transit, tempat bermalam. Itu maksud dia kan. Sebab apa dinamakan tempat ni Al-Mu'arras? Dia sebab Nabi selalu transit di situ sebelum masuk ke Madinah ataupun selepas keluar ke Madinah. Jadi sini budaya Nabi yang disebut oleh syurahul hadis, bila dia nak melakukan pemusafiran, dia tak terus keluar terus jalan straight, tak ada. Dan ataupun kalau dia balik, dia buat musafir, dia terus sampai ke rumah, tak ada. Dia akan keluar dan dia akan transit di satu tempat yang berdekatan dengan tempat keluar. Contohnya daripada Madinah, dia akan keluar Madinah, di luar Madinah tu dia akan berhenti di satu tempat, dia berhenti kat situ, checkpoint. Dia akan tunggu sahabat kumpul, tempat kumpul kat situ, dia panggil tempat berkumpul. Macam sebahagian kita juga buat kalau nak konvoi tu, kita kata tunggu kat mana? Tunggu kat Petron. Jadi semua kumpul kat situ kan. Kemudian daripada situ gerak ramai-ramai. Itu juga yang Nabi buat. Dia akan keluar daripada Madinah, dia akan transit di Mu'arras. Dia akan tunggu sahabat berkumpul di situ, kemudian bergerak bersama. Dalam dia menunggu itu, dia mungkin akan solat dan bermalam di situ. Maka dia namakan tempat itu sebagai Mu'arras. Dia nak balik ke Madinah pun, dia tak terus masuk ke Madinah, dia akan transit di luar ataupun di pekarangan ataupun di kawasan pinggir Madinah, dan dia akan tunggu sehingga subuh. Selepas subuh baru dia masuk ke Madinah. Maksudnya dia tak akan masuk ke Madinah pada waktu malam, dia tak nak ganggu maksudnya keluarga pada waktu malam. Dia akan masuk ke Madinah pada waktu siang, pada waktu duha. Macam tu kan.
Itu dia punya budaya. Dekat sini dia kata Nabi keluar daripada kawasan yang ada pokok. Ni asy-syajarah, pokok tertentu. Bukan sebarang pokok, tapi pokok tertentu. Alif lam di sini lil ahdi zihni. Pokok tertentu kan. Kemudian dia masuk dari tariq al-Mu'arras. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila Makkah, dan kebiasaan Nabi bila dia keluar ke Mekah, yusalli fi masjidis syajarah. Bila dia keluar ke Mekah, dia akan solat dekat pokok tu. Disebut masjidis syajarah. Tak ada masjid pun. Tapi itu tempat solat Nabi, di masjid yang ada padanya pokok kan. Pokok tersebut sahabat saja tahu mana pokok ni kan. Wa idza raja'a shalla bi Dzul Hulaifah. Bila dia pulang ke Madinah, dia akan solat di Dzul Hulaifah, Masjid Dzul Hulaifah, bi batnil wadi, dia kata di tengah-tengah lembah Dzul Hulaifah. Wa bata hatta yusbih, dan dia akan bermalam di situ sehinggalah subuh, sehingga pagi kan. Okey, ingat sakat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.